Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ba'du. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah wabihi nasta'in wa ba'du. Terima kasih kepada Ustaz-Ustazah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali kita selepas perancangannya nak cuti 2 minggu, tapi ma qaddarallah ma syaa fa'al. Apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki jadi. Maka kita cuti 4 bulan lebih. Jadi malam ni mengambil semangat kita mula buat kelas mari ngaji pada 1 Januari 2020, ingat saya. 1 Januari 2020 kita mula kelas mari ngaji, dan kita telah khatam sekali pada sebelum Ramadan lepas, dan lepas tu kita masuk kepada musim yang kedua. Tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali pada surah Al-Baqarah, ayat 144. Ayat 144 insya-Allah. Okey, kita akan baca ayat 144 insya-Allah. Okey. Boleh tak tolong saya untuk klik button share untuk kita ajak kawan-kawan, sahabat kita, pencinta Al-Quran semua, untuk sama-sama kita masuk dalam majlis ilmu, majlis yang mana kita nak baca Al-Quranul Karim, dan kita nak tengok bagaimana sepatutnya cara bacaan yang perlu kita baca. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk liyalfudhu bi afsahil lughat, supaya apa yang kita baca tadi, sebutan kita sebut tadi, disebut dengan fasih lah. Okey. Ahlan wa sahlan semua. Saya Hamidah, Ustaz Zul, Ustazah Fuziah, Haji Said, Haji Aida, Ustazah Herna, Ustazah Nik Rashidah, Ustazah Junai Syam,
Ustaz Junaisham, Ustaz Naziah, Ustaz Nurmayani, Ustaz Alfiza, Ustaz Sunan Muhsin pun ada. Sunan Muhsin ni nama dia Ustaz Ni'wan Muhsin bin Wan Ramli, salah seorang daripada tentang pengajar Akademi Zamzam, sahabat saya, sahabat dunia akhirat. Belajar sekali di Yaakobiah Nipah dulu, sekolah menengah, lepas tu menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang bahasa Arab. Saya bahasa Arab, dia juga bahasa Arab. Sama-sama lama duduk kat Mesir. Sama-sama belajar Al-Quran dengan beberapa orang syekh yang sama, dan juga sekarang ni pun berada tak jauh lah. Seterusnya terima kasih juga kepada Ustaz Zarina, Ustaz Ajay dan semua yang hadir lah, yang tak dapat saya sebutkan nama. Okey, Alhamdulillah. Di TikTok ada 2 orang. Kita juga bersiaran di TikTok dan di page Akademi Zamzam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, don't share. Alhamdulillah. Hari ni rasa semangat sebab lama kita tak buat live. Baru buat live hari ni ada 43 orang mata memandang. Alhamdulillah. Satu permulaan yang baik. Okey, cuma saya gugup sikit malam ni sebab lama tak live. Okey. Tuan-tuan boleh buka mushaf masing-masing. Boleh buka mushaf, dan kalau ada buku catatan boleh pegang buku, boleh pegang pen. Sebab apa? Ma kataba qarra wa ma hafiza farra. Apa yang kita tulis qarra, kekal, tapi apa yang kita hafal dia akan lari lah. Pepatah Arab juga sebut apa? Al-ilmu saydun. Ilmu merupakan seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaidun. Tulisan pula seperti qaid, tali pengikat, tali ikat. Apabila kita dapat berburu, kita dah dapat binatang ternak, binatang buruan kita tadi tu, maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiq. Hendaklah kamu ikat binatang buruan kamu tadi dengan tali yang kukuh. Okey. Untuk seterusnya kita mengharapkanlah permulaan kita pada tahun baru 2023 ni kelasnya lebih istiqamah, dan kita juga makin rajin, dan tak lupa juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi taufik ataupun muwafaqah ataupun perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mampu baca Al-Quran dengan lebih baik. Okey, azam kita tahun ni adalah tahun yang lebih baik dari sudut bacaan Al-Quran kita, dari sudut amalan kita lah. Okey. Tahun baru, semangat pun baru, insya-Allah. Amin ya Rabb. Okey. Tadi okey, tapi bila mula live ni rasa tak berapa nak okey. Okey, jom kita tengok ayat yang ke-144. Seperti mana biasa, kita akan baca bersama dan kita akan tengok dari sudut makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid dan sebagainya. Kemudian kalau ada tafsir, kita tafsir sikit lah. Tapi rasa malam ni kita tak tafsir dulu, kita just baca saja insya-Allah. Okey, jom kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Sebelum kita mulakan bacaan, disebabkan lama kita berhenti, maka sayugia, bahasa lama lah, suka untuk saya ingatkan kembali bahawa bacaan Al-Quranul Karim ni, dia mesti kita melaksanakan beberapa elemen. Yang pertama, huruf yang tebal mesti dibaca dengan tebal. Huruf yang nipis mesti dibaca dengan nipis. Tafkhim maknanya tebal, tarqiq maksudnya nipis. Okey, satu. Yang keduanya,
selain daripada huruf kita sebut tebal dan kita sebut nipis, bagi setiap huruf, kita juga kena tahu berkaitan dengan baris yang ada dalam bacaan kita. Okey, kita nak huruf yang kita sebut tebal ataupun nipis beserta dengan barisnya. Kalau fathah mesti disebut dengan fathah yang sempurna. Maknanya bunyi tebal nipis satu, bunyi baris ataupun harakat pada Al-Quran tu, pada bacaan kita juga mesti jelas. Bukan kita nak tebal nipis saja tapi harakat tak jelas, ataupun kita menjelaskan harakat tapi tebal nipis tak jadi. Dia mesti syai'an, dua perkara mutalaziman, saling melazimi. Bunyi huruf tebal ataupun nipis, harakat, okey, dia mesti berada bersama. Contohnya huruf ba. Dia huruf yang kita sebut tadi huruf nipis. Satu. Yang kedua dia bagi dia fathah, maka mulut kita kena buka. Ba. Bukannya kita baca ba, nak nipiskan huruf kena seringai, contohnya tak boleh. Huruf sad. Huruf sad bagi bawah contohnya. Kita mesti baca dengan tebal. Dan satu lagi dia mesti kasrah. Jangan baca sui, tak, si terus. Okey. Sa, si, su, sas. Okey, dia tak ada istilah kita kena seringai dulu baru muncung untuk huruf nipis bagi harakatnya dhammah. Ataupun kena muncung dulu baru seringai untuk huruf yang tafkhim yang harakatnya kasrah, tak. Okey, dia mesti fathah mesti buka, dhammah mesti muncung, kasrah mesti seringai. Tak ada didahului muncung dulu baru seringai dulu muncung, tak ada. Sebab harakat maksudnya apa? Fathah, fathus syafatan. Okey, dhammah, dhammus syafatan. Okey, kasrah, kasrus syafatan. Maksudnya fathah buka mulut. Okey, kasrah seringai, dhammah kena muncung. Okey, ni kaedah asas. Okey, buka pula untuk huruf yang tebal lebih kurang 2 jari, untuk huruf yang nipis tarkik 1 jari. Dan huruf halqi bukaannya luas. Okey, ini yang perkara basic yang tuan-tuan, puan-puan yang lama tak ikut ataupun tak ingat, mesti ingat kembali malam ni. Okey, tujuannya apa? Tujuannya liyalfudhu bi afsahil lughat. Okey, kita baca, kita sebut dengan bahasa yang paling fasih, insya-Allah. Okey. 10:45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat jangan baca a'udzu billahi minasyaiton, minash shin sukun, minasya syai. Baru kita selesaikan shin sukun, baru kita buka syai. Syaita, ta bagi atas, ta, buka mulut, ta, bukan to. Syaita ni tak. Syaita, sebutan huruf hijaiyah ataupun sebutan huruf Arab mesti dilontarkan keluar. Tu yang kita perlu ingat. Okey. Minasyaitani, syaita, tengok huruf ta saya ada lekukan pada tengah lidah, ataupun kita nampak tu dia ada tanda hitam, maknanya lidah kita lekuk semasa kita baca. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Okey, kita berhenti di situlah. Okey, dia ada tanda sad lam ya, silah aula. Sad maksudnya silah, lam maksudnya la aula. Silah aula. Okey, silah aula, sambung lebih baik. Tapi disebabkan kita nak bincang berkaitan dengan makharij, kita nak bincang dari sudut sifat, maka kita berhenti di sinilah. Okey, qad nara, qa. Okey, kita buka mulut, qa, qad. Jangan qad, tak. Qa. Qad nara, qad. Huruf qaf dia berasal daripada pangkal lidah. Qa dia naik. Tapi huruf qaf ni dia bersifat dengan isti'la, pangkal lidah terangkat, tapi dia tidak ada itbaq, dia ada infitah. Lidah kita
berada di bawah. Tidak ada lekukan, maknanya dia berada pada kedudukan asal kat bawah. Relax lah. Qa, bukan ko. Kalau kita ko, menyebabkan ada lekukan pada tengah lidah. Ni tidak ada lekukan pada tengah lidah lah. Just buka mulut. Qad, huruf dal, hujung lidah digusi. Tempat tumbuh gigi tu. Qad. Okey. Qad nara, qad nara, qad nara. Okey. Nara, huruf ra. Ra. Huruf ra ni dia guna permukaan lidah. Diletakkan di langit kita. Kalau kita rasa dengan tangan ataupun kalau kita rasa dengan lidah, selepas daripada tempat tumbuh gigi, kita akan dapati ada satu tempat lekuk yang tak rata di lidah kita tu. Di situlah diletakkan permukaan lidah dengan lelangit. Ra. Dan huruf ra ni bersifat dengan tawassut, pertemuan permukaan lidah dengan lelangit yang timbul tu. Langit timbul dia tak rata. Pertemuan yang sederhana. Hasilnya apa? Hasilnya menyebabkan berlakunya takrir pada huruf ra. Tu asal takrir ataupun getaran pada huruf ra. Qad nara, ra, ra. Kita baca begitu. Jangan ra, jangan kita gulung lidah kita ke dalam. Tak boleh. Okey, seterusnya. Taqa, taqalluba. Taqa, taqa. Ta, buka. Qa, buka. Bukan taqa. Jangan muncung begitu. Okey, jangan taqa. Tak boleh juga. Taqa, tak. Ta, ta. Wajhika. Huruf jim, qalqalah. Wajh. Huruf jim dia berasal daripada wastul lisan. Wastul maksudnya tengah lidah diletakkan di lelangit. Dia pertemuan tengah lidah dengan langit dalam keadaan yang sempurna. Hasilnya apa? Hasilnya berlaku sifat syiddah pada huruf jim. Okey. Waj. Tengah. Jangan waj. Waj. Bunyi angin tak boleh. Bunyi angin tu sebab apa? Sebab kita tidak guna tengah lidah tapi kita guna ke depan ni. Menyebabkan ada angin yang keluar. Kita nak wajhika. Wajhika. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Fis. Huruf sin lepas. Lepas dulu. Fis. Sa. Sa kita buka sa. Buka satu jari. Fis sama'. Tak perlu seringai. Fis sama'. Tak. Sama. Ma. Buka mulut. Ma. Lidah saya ni dia flat. Tak ada lekuk. Fis sama'. Fis sama'. Okey. Panjang pula malam ni. As-sama' ni berapa harakat kita baca? Kita baca dengan panjang 4 harakat. Ala sabili. Di atas jalan dia adalah mad wajib. Ataupun boleh kita baca 6 harakat. Ala sabilil arid. Dengan sebab ataupun atas sebab dia ni adalah arid disukun. Ataupun kita namakan mad lahu sababan. Mad yang ada 2 sebab. Sebab pertama adalah mad wajib ataupun mad wajib. Yang kedua adalah mad arid. Maka kita kena pilih aqwas sabab. Sebab mana yang paling kuat. Ni atas penilaian kita lah. Kalau kita kata dari sudut susunan mad wajib kuat, maka kita baca dengan 4 harakat. Tapi kita kata betul mad wajib kuat. Tapi keadaan ni dia berada dalam keadaan arid. Maka arid lebih kuat. Maka kita baca dengan 6. Okey. 4 atau 6 boleh dibaca atas penilaian kita lah. Pertama. Yang kedua, as-sama'. Berhenti di hamzah. Okey. Mesti dengan keadaan yang syiddah, yang sempurna. Maksud sempurna, dia tak lebih dan dia tak kurang. Bukan maksud lebih tu adalah sempurna, tak. Kurang ni tak sempurna, tak. Dia lebih pun tak sempurna, kurang pun tidak sempurna. Fis sama'. Berhenti. Okey. Seterusnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Okey. Falanuwalliyannaka. Fa satu kalimah, lam satu kalimah. Dia satu-satu. Jangan baca falanuwalliyannaka. Walaupun kita rasa sedap, tapi menyebabkan potongan kalimah tu tak jadi. Dia sepatutnya fa satu kalimah. Fa, la. Nuwalliyannaka. Kena satu-satu. Falanuwalliyannaka. Ka bukan ka. Jangan bagi angin banyak begitu pada huruf kaf. Sebab apa? Sebab huruf kaf betul dia ada hams. Tapi kita jangan lupa
Syadiduha ajid ketimbakat. Syiddah pada huruf kaf. Dia mesti datangkan syiddah. Syiddah ni maksud dia apa? Pertemuan adwai, makhraj. Dua alat untuk sebut huruf tadi, dia bertemu dalam keadaan yang sempurna. Pangkal lidah, qaf kat belakang, kaf depan sikit. Ni dia bertemu dengan langit dalam keadaan yang sempurna. Ka. Hams datang daripada mana? Hams datang ketika mana kita sebut kaf tu ka. Dia sempurna dulu. Bila lepas tu kita akan rasa ada seolah-olah unsur kita, dengan maaf, unsur meludah. Dia ada keluar sikit. Tapi kalau kita baca ka, tak boleh. Kenapa saya kata tak boleh? Sebab disebut oleh Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya, wa ra'i syiddatan bi kafin wa bita. Kena ra'i syiddah pada huruf kaf, pada huruf ta. Tak boleh nak lebih. Tak boleh nak kurang. Jangan baca ka. Ta, ka, tak. Sebab apa Imam Jazari pesan? Kena ra'i syiddah. Kena jaga syiddah pada huruf kaf, pada huruf ta. Sebab ramai daripada qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia baca tatlu an'amta alaihim. Tak boleh. Okey? Tidak boleh. Ada juga orang kata, Ustaz, ramai yang baca begitu. Syekh pun ramai baca. Dia masalahnya, dia bacaan Quran ni dia bukan berdasarkan ramai yang baca begitu, tapi ianya diambil dengan jalan at-talaqqi wal musyafahah daripada ulama mutqinin. Satu, daripada ulama yang mutqin. Yang keduanya, dia mesti menepati dirayah dalam bacaan Al-Quran. Dalam buku-buku tajwid, sama ada mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, disebut bagaimana. Maka begitulah cara yang sepatutnya kita baca. Talaqi merupakan asas utama, dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ulama sebagai penguat ataupun sebagai guideline yang diletakkan supaya kita tak lari jauh. Talaqi mesti menepati buku, dan buku juga mesti menepati talaqi. Okey. Falanuwalliyannaka qiblatan ta. Jangan baca qiblatan tardaha, kita naik tinggi, lepas tu kita pun turun balik untuk sebut huruf ta. Tak. Ikhfa maksudnya apa? Pertama, dia mesti menyembunyikan sebutan lidah, tidak boleh menyentuh makhraj huruf nun. Sebab apa? Sebab dia bukan izhar, dia bukan menjelaskan nun, tapi dia samar-samarkan nun. Yang kedua, indal harfi tali laha, di sisi huruf yang ada selepasnya. Okey, di sisi huruf selepasnya. Maknanya kita ikhfa dengung ni di sisi huruf ta. Maka di sisi dia tak boleh naik tinggi dulu baru dia turun. Tak boleh baca qiblatan tardaha, tak boleh. Qiblatan ta. Cukup 2 harakat dengung rendah, tapi dia masuk cepat. Kenapa? Kerana huruf ta berada dekat dengan huruf nun. Qiblatan ta. Okey. Seterusnya, tardaha, huruf ra. Tarda, huruf dad, jangan boha, tak boleh. Okey, tarda, buka mulut. Da, kalau tuan-tuan perasan, lidah saya ni ada lekuk. Tanda lekuk bagaimana? Kita nampak tu hitam. Tardaha. Seterusnya. Okey, huruf ha adalah huruf yang paling lemah dalam Al-Quranul Karim. Kita kena baca dengan seringai ke? Tak. Sebab tengok baris, tengok harakat dia. Harakatnya fathah, maka fathus syafatan. Ha. Tardaha. 2 jari. Kenapa 2 jari? Kerana dia adalah huruf yang berasal daripada halqum, bukannya luas. Tardaha. Ha, buka mulut. Okey, seterusnya. Falanuwalliyannaka qiblatan. Sorry, kat mana? Saya nak kat lain. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Okey, hati-hati. Fawalli wajhaka, jangan cepat, jangan lambat. Fawalli wajhaka, tak boleh. Fawalli wajhaka huruf jim, jangan waj,
tengah lidah. Wajhaka syatara, syata huruf ta qalqalah. Syataral masjidil haram, mim untuk kalimah masjid buka dulu. Mas. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu khususnya dia tak ada dzauqul arabi, zuk ataupun bila dengar tu rasa sedap je, kita tak ada benda tu. Okey. Kita mesti buka dulu, sempurnakan dulu fathah pada huruf huruf mim, ma. Lepas tu baru kita masuk pada huruf sin. Masjidi, masjidi dan sin kita lepas. Jangan baca masjidi, tak boleh. Kita rasa tolak daripada dada dan kita tahan, tak boleh. Ataupun masjidil haram, tak boleh juga, dia jadi tawallud. Kita nak lepaskan huruf rakhawah, huruf sin tadi. Panjang mana? Sepanjang asli yang ada pada bacaan huruf sin tadi. Maknanya kita tak boleh tambah masjidi, tu kita tunggu, ataupun masjidi kita potong, tak boleh. Okey, kaedahnya adalah kalau siapa boleh tulis atharus sifah, kesan sifat fi hurufiha, pada huruf-huruf yang berkaitan dengan sifat tadi, mutafawitah, dia tidak sama, dia saling berbeza. Atharus sifah fi hurufiha mutafawitah, dia tak sama. Maka kita datangkan huruf sebutan kita tadi dalam qadarnya, tanpa kita tambah, tanpa kita buang. Okey, seterusnya Masjidil Haram, haram, jangan haram, tak boleh. Okey, seterusnya وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Okey, وحيث, jangan حيث ما tak. Buka mulut dulu. Ha bagi atas, ha fathah. Ha dua jari buka sebab huruf halqum. Wahaythu, bukan wahaythu, tak. Wahaythu, kalau baru-baru ni dia akan rasa lenguh mulut lah untuk buka. Tapi memang sepatutnya kita perlu buka kerana meraihkan harakat yang ada pada setiap huruf tu tadilah. Wahaythu ma kuntum fawallu, kuntum, kaf bagi depan, ku kena muncung. Jangan baca kuntum, memanjang muncungnya, tak. Jangan baca kuntum, tak boleh juga. Kena kita muncung untuk menyelesaikan sebutan pada huruf kaf yang dhammah harakahnya. Lepas tu selesai kaf dhammah, kita kembali. Jangan guna istilah tarik, sebab tarik ni menyebabkan kita bagi pressure, kita bagi tekanan kepada dia, menyebabkan dia nak cepat. Tak, kita nak ku. Okey, dia akan kembali dengan sendiri. Sebab apa? Sebab ikhfa di sisi huruf ta. Kuntum. Jangan baca kuntum, tak boleh. Jangan seringai. Okey. Tak harakat dhammah pula. Tum. Kuntum. Tengok. Selepas tak tu, masa mim tu dia kembali balik ke makhraj nun. Mim. Kuntum. Okey. Fawallu wujuhakum syatrah. Jangan syatrah, jangan lambat. Ataupun syatrah, tak boleh. Syatrah, terus. Okey, seterusnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Okey. Wa inna, waw satu kalimah, inna satu kalimah, tekan di hamzah. Ni nabru dalam bacaan Al-Quran. Wa in, waw satu kalimah, in satu kalimah. Wa inna, jangan baca wa innal ladzi, wa in, tak boleh. Tahqiqkan sebutan dan pisahkan antara dua kalimah. Alladzi, alla, buka mulut dulu, jangan lupa. Jangan alladzi, tak, bukan. Dia bukan la, dia la. Okey, kita tak puas dengar harakat yang fathah tapi tak buka mulut.
kita akan rasa tak cukup lah, sikit lagi tak cukup. Kita nak cukupkan sebutan tadi. Okey, seterusnya. Okey, ahlan wa sahlan yang hadir, yang baru hadir bersama, boleh tolong saya klik button share, insya-Allah. Kita bersiaran setiap hari Ahad, Isnin, Ahad, Selasa, Khamis dan Jumaat, insya-Allah. Okey, jam 10.30 malam. Seterusnya, la ya'lamuna, huruf ain, la ya', buka mulut, la ya'lamuna, la ya'lamuna, la ya', habis, jangan la ya'lam, tak, la ya'lamu, la ya'lamuna, buka mulut, jangan la ya', tak, la buka luas. Sebab apa? Huruf halki. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Mir rabbihim, mir. Takrir kena ada pada huruf ra. Jangan mir rabbihim, tarik, gulung lidah ke dalam, tak boleh. Okey, tak boleh gulung lidah ke dalam. Seterusnya, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma, waw satu kalimah, ma satu kalimah. Wa ma Allahu, la buka mulut. Huruf lam, walaupun dia bukan tergolong dalam huruf isti'la, tapi special lam pada lafzul jalalah kalimah Allah. Okey, apabila dia berharakat fathah Allah, sebut Allah, maka dibaca dengan tafkhim tebal. Ada tak sifat itbaq? Dia ada syibih itbaq. Maka kalau ada syibih itbaq, ada syibih lekuk. Dia lekuk juga, tapi tidaklah selekuk huruf itbaq yang lain. Satu. Yang keduanya, apabila ada itbaq, sudah pasti ada juga sifat isti'la. Baca syu'bah ke tak baca syu'bah? Syu'bah pada ayat atas sebelum tu, kita tak baca ayat tu. Okey. Wa ma Allah, buka mulut bersahaja. Jangan wa ma Allah, tak, wa ma Allahu gha, buka mulut. Bighafilin, ba satu kalimah, ghafil satu kalimah. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, ya ain, buka. Ya'malun, lun berapa harakat? 2, 4 ataupun 6 arid disukun. Okey. Seterusnya kita tukar slide dulu. Kita baca cepat-cepat, insya-Allah, sebab kita janjinya nak berhenti pada 11 suku. Kelas kita tak lama, 10.30, 11 suku. Ada orang kata kelas tak lewat sangat lah, sebab kita letak jam 10.30 tu, sebab itu masa yang ada untuk kita buat kelas. Okey, itu masa yang ada. Dan tema kita dulunya adalah mari ngaji sebelum kita baca. Sebelum kita tidur. Baca Quran dulu sebelum kita tidur lah. Maknanya elok lepas pada kita baca Quran, kita dah boleh siap-siap untuk tidur lah. Okey, seterusnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Okey. وَلَئِنْ, wa muncung juga tapi separuh. Dalam bahasa Arab dipanggil istidaratul fam. Mulut kita ni jadi bulat. Wa. Contohnya kalau muncung betul, ni muncung betul. Dia wa. Mulut kita membulat je lah. Okey, seterusnya. Walain, bukan walain. Dia tak sempurna harakat.
Okey, tidak sempurna harakat. Kita nak bacaan kita harakatnya sempurna, bunyi tebal nipisnya sempurna. Kita nak sempurna semua. Okey, wala in ataita ataita, buka, jangan ataita senang baca gitu, tapi kita rasa sempurna dah. Sebab tu perasaan kita. Perasaan kita, sebab itulah baca Quran antara tanda kita fasih bukannya lancar semata, tak, tapi ianya juga mesti disempurnakan makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga kena sempurna dua benda tu. Ataita, taita, tengok mulut buka. Taita. Okey, mesti buka. Allazi, alla pun buka juga. Allazi, lam tu buka dulu, jangan allazi, lazi, tak, alla. Allazina muncung sempurna. Sebab apa? Sebab wawul mat ada tu. Utul kita, kita bukan kita, jangan baca kita, tak, kita. Utul kitaba bikulli, kitaba bikulli. Ba al-kitaba satu kalimah, bi satu kalimah, kulli satu kalimah. Alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ayatin ma, timma. Okey, dia tanwin bertemu dengan mim. Hukum dia apa minta tolong tulis. Ayatimma, satu. Yang kedua, hukum dia apa? Lepas tu saya nak juga tuan-tuan jawab. Kena ketak bibir tak? Mim tasydid ni kena ketak bibir tak? Tolong jawab. Tolong jawab Yang ada di Facebook 88 orang, yang ada di TikTok ada 7 orang. Minta tolong komen. Kita kena tekan tak? Kena ketak bibir tak? Kena ketak bibir tak? Puan Zarina, tak. Idgham ma'al ghunnah. Okey, kena ketak bibir tak? Jawab. Tolong jawab. Tak. Okey. 2 orang jawab tidak. Orang lain macam mana? Idgham ma'al ghunnah, tak perlu ketak bibir. Tak. Kenapa tak perlu ketak bibir? Ada 4 orang jawab tu. Kenapa tak perlu ketak bibir? Saya Ali Arifin. Kerana tawassut. Orang lain macam mana? Kerana apa? Kerana apa? Saya sebenarnya teruja kelas malam ni. RM, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan semua. Apa cerita? Cerita apa? Cerita kita mengaji tajwid. Okey. Mim sebab sifatnya nipis. Tak. Sebab tak perlu ketak bibir sebab mim bersifat tawassut. Ya, jawapan itulah. Mim kerana tawassut. Tawassut maksud dia apa? Pertemuan untuk huruf mim bibir atas dengan bibir bawah dalam keadaan yang sederhana. Ayatimma, timma. Jangan timma. Okey. Seterusnya kita sambung lagi. Ayatimma tabi'u qiblatak. Qiblatak, huruf ba. Qiblatak, qaqi, qi, qaf kena seringai, qi ke sudut bawah. Qiblatak, tak. Tahan dulu suara, lepaskan angin. Tak. Dengar tak? Ayatim ma tabi'u qiblatak. Okey, seterusnya. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بِتَابِعٍ قِي
dengun di sisi huruf qaf. Qiblatahum, hum, hak bagi depan hum, jangan qiblatahum. Tak. Walaupun kita sebeh je sebut gitu. Tak boleh. Qiblatahum, hum. Okey, seterusnya. Wa ma anta bitabi'in qiblata ba'd. Okey, huruf dad. Ba'd. Okey, kita sebut thuluthul harakah pada huruf dad. Okey, ba'd. Seterusnya. Okey. Kita nak berhenti dekat mana? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Kita nak cuba habiskan takat situlah. Lam, ada tanda lam kat situ tu. Lam maksudnya tidak boleh berhentilah. Ataupun kita dinamakan sebagai waqfu qabih, waqaf qabih. Maksudnya kalau kita berhenti menyebabkan makna yang ada pada ayat tersebut dia tak ngam, tak cantik. Okey, jom kita sambung, kita baca terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Okey. Wala in ittaba'ta wala initta, nit hujung lidah digusi. Wala inittaba'ta ahwa, habis. Jangan baca ahwa, tak boleh. Tak, dia ahwa, habis dah tu. Ahwa. Sebab huruf ha rakhawa dengan hamsnya tak panjang, dia pendek. Tak boleh baca ahwa. Sebab apa? Sebab nak suruh dia sama panjang dengan rakhawa yang ada pada huruf sin. Tak boleh. Okey? Sebab atharus sifah fi hurufiha mutafawitah. Kaedah dia satu tu je. Kesan sifat pada huruf-hurufnya, huruf-huruf rakhawa, dia tak sama. Kesan sifat rakhawa pada setiap huruf rakhawa dia tak sama. Sin dia panjang. Okey? Huruf ha dia pendek. Sin panjang, ha paling pendek. Okey? Panjang mana? Habis. Dah habis dah. Jangan baca letih. Takut kita buang semua angin tu, mati dengan kita. Okey, putus, tak masuk balik tak. Ahwa. Okey. Hum, rapatkan saja. Okey, jangan bagi pressure. Mim. Okey, nun mati bertemu dengan ba. Hukumnya iqlab. Cara bacanya ada dua. Sama ada kita renggangkan bibir. Maksudnya nak bagi tahu renggangan tu sikitnya boleh selit selai kertas. Kalau kita baca miaba tu renggang banyak tu, 15 la boleh masuk, tak boleh. Okey, 15 20 la boleh masuk, tak boleh, salah. Okey, ataupun kita baca dengan itba' syafatain, dengan makna kita rapatkan bibir atas dengan bibir bawah tanpa tekanan juga. Mimba. Mimba. Rapatkan bibir, jangan tekanan. Kalau kita mimba, tak boleh. Okey? Mim tak boleh rapat. Dia tak boleh tekan. Rapat tak apa, tekan tak boleh. Mim, hilang bibir kita ni tak boleh. Okey, dia mesti dalam keadaan yang sederhana sahaja. Okey. Dan dengun mesti cukup 2 harakat. Bila sebut saja gunnah, maksudnya apa? Gunnah kamilah. Gunnah yang sempurna. Okey, gunnah yang kamilah, yang sempurna. Sebab gunnah ni ada 2 jenis. Gunnah yang kamilah dan gunnah yang naqisah. Yang kamilah ni
miqdaruha harakatan, qadarnya 2 harakat. Yang naqisah ni dia kurang daripada 2 harakat. Cumanya ada yang kata gunnah kamilah akmal ma yakun, kamilah. Dia bukan beza di antara panjang pendek dengun tu tadi, tak. Tapi yang membezakannya adalah kekuatan yang masuk ataupun dia panggil apa ya? Tamakun. Kemantapan dengun dalam hidung tu. Okey, kemantapan dengun dalam hidung. Kita nak musyaddad, dia adalah yang akmal ma yakun sebab dia paling mantap. Idgham dia nombor 2. Nombor 3 gunnah ikhfa dia nombor 3. Tapi qadar panjang sama, kekuatan yang berbeza. Okey. Kita maja huruf jim, jaa. Jangan nak nipis seringai, tak, salah. Buka mulut sahaja. Ja'aka 4 harakat. Mulut ni ulama kata buka fathah, maksudnya fathah syafatain. Kita buka mulut dalam keadaan bagaimana? Bisyaklin muhayyid. Mulut kita dalam keadaan bebas. Buka bersahaja, bukan buka disertai muncung, bukan buka disertai seringai, tak. Just buka sahaja. Okey. Seterusnya, ja'aka minal ilmi innaka minal ain bagi kasrah, terus kita tarik ke belakang. Jangan tak perlu nak buka luas ke apa, tak, sebab dia kasrah, dia tidak berkait dengan buka mulut. Dia berkait dengan kita infiraj asyafatain. Sudut bibir kita kiri dan kanan ditarik ke belakang. Minal ilmi hamzah kasrah. In nun gunnah tempatnya adalah di khayshum. Al-gunnatu makhrajuha al-khayshum. Gunnah makhrajnya adalah di hidung. Okey. In jangan kita seringai, tak. Jangan nak nipis kan? Tak, bukan begitu. Dia in. Kenapa seringai? Kerana hamzah kasrah bagi bawah. Lepas tu nun, masa dengun nun, dia kembali kepada kedudukan asal dia. Innaka idzal minadh zalimin. Innaka idzal minadh zalimin. Buka mulut. Jangan minadh zalimin. Bukan. Lil asaf asyadid. Okey, minta maaf banyak-banyak. Bukan. Kena tak. Minadh. Ada lekuk, ada hitam kat tengah lidah ni. Menandakan bahawa mulut kita ni ada lekuk. Dia isti'la. Okey. Innaka idzal minadh zalimin. Okey, min berapa harakat? 2, 4 ataupun 6. Tapi kalau kita dah pilih 2, sebaiknya kita 2. Kalau dah pilih 4, sebaiknya kita 4. Kita pilih 6, sebaiknya kita 6. Sebab apa? Dalilnya kat mana? Kena ada dalil lah. Wal-lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan ataupun disebut dalam keadaan yang sama. Dia tak boleh nak sekali 2, sekali 4, sekali 6, 2, 4, 6. Walaupun ada sebahagian ulama mengharuskan, tapi sebahagiannya lebih cenderung untuk kita menyelaraskan kadar bacaan kita lah. Ada dua-dua. Ada yang kata kena stick. Kalau dah pilih 4. Ada yang kata boleh 2, 4, 6, 2, 4, 6 atas selesa kita. Mana-mana boleh. Cumanya saya lebih cenderung untuk menggunakan, apabila kita dah ambil 4, kita stick dengan 4. Sebab apa? Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Satu. Yang keduanya, tadi saya tak habis cakap tadi. Berkait dengan apa ni? Buka dengan renggang. Buka dengan rapat bibir.
Boleh baca dua-dua, cuma yang mana yang terbaik. Yang mana yang terbaik. Kalau ikut sanadnya adalah daripada Syam, daripada Syria, daripada Mesir, bacaan itba' syafatain. Okey. Satu. Yang kedua, yang renggang ni daripada jalur Mesir juga, tapi dia adalah perkara yang baru. Okey, dia adalah perkara yang baru. Dalam 40 tahun kebelakangan ini baru ada. Okey, dibangkitkan oleh seorang syekh yang ada peranan besar di Mesir lah. Okey, jadi saya menyeru saya menyeru tuan-tuan untuk kita amalkan dengan bacaan itba' syafatain, dengan kita rapatkan bibir sahaja tanpa tekanan lah. Okey, insya-Allah kelas mari ngaji Sadaqallahul Azim kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Malam hari Selasa malam ada, cumanya kelas mari mengaji ni kita bergilir dengan saya ambil 2 malam, My Little Big Brother, abang My Big Little Brother tak My Little Big Brother, sebab dia walaupun dia abang saya, abang sulung, tapi dia kecil lagi daripada saya lah. Dia ambil 2 malam, saya 2, dia 2. Hari Ahad dengan Jumaat saya ambil, hari Selasa dengan Khamis dia ambil. Okey, Selasa dengan Khamis dia ambil. Tapi al-muhimnya 4 malam insya-Allah. Okey, jadi kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk kita baca Al-Quran, kita tengok dari sudut makharij, kita tengok dari sudut sifat, dan ada kalanya kita ambil ayat-ayat yang menarik untuk kita tafsir bersama, untuk kita sama-sama ambil penerangan, ambil iktibar, ambil pengajaran lah. Okey, saya rasa kita berhenti di sini dulu sebab kita dah melangkau lebih 10 minit dah. Sepatut kita 10 suku kita dah berhenti lah. Malam-malam tak boleh ngaji banyak. Dia sebaik-baik perkara walaupun sedikit, kita berterusan lah, istiqamah insya-Allah. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.